8 Disember 1941. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada orang putih atau dikenali sebagai British kepada pemerintah Jepun. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan amfibi di pantai utara Tanah Melayu di Kota Baru dan mula maju ke bawah pantai timur Tanah Melayu. Pendaratan di Patani dan Singgora di Thailand di mana mereka bergerak ke selatan melalui jalan darat menyeberangi sepadan Malaysia Thailand. Penjajahan Jepun bukanlah satu perkara yang biasa. Pemerintahan Jepun pada masa itu telah merosakkan banyak perkara. Banyak kesan yang berlaku selepas kemasukan Jepun ke Tanah Melayu seperti sosial, ekonomi dan juga politik. Jepun menutup kelas bahasa Inggeris dan memberi sepenuh tumpuan kepada pembelajaran bahasa Jepun. Seluruh ekonomi jatuh ke tangan pihak Jepun dan Jepun telah mengeksploitasi bahan-bahan mentah dan meluaskan pasaran. Berbagai kekejaman yang dilakukan oleh pihak Jepun terhadap masyarakat Tanah Melayu. Kesemua orang Melayu, Cina, India ditindas dan digesa untuk disiksa. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta pribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melecenkan pemerintahan Jepun. Tentera Jepun pula membantu orang India menumbuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertainya untuk meraih kemerdekaan India. Tujuan mereka bekerjasama dengan India adalah kerana tentera Jepun pula ingin menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun bertindak memberikan layanan kejam kepada mereka lanjutan pemusnahan daripada Perang Cina-Jepun. Orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Bagi mereka yang tidak tahu, Perang Cina-Jepun yang berlaku pada 1894 hingga 1895 berlaku di Korea kerana kedua-dua kuasa tersebut mempunyai kepentingan masing-masing di Korea. Peperangan ini berpunca dari persaingan Jepun dan China untuk menegakkan pengaruh masing-masing di Korea.
Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan yang lebih teruk dibandingkan dengan yang lain. Landasan kereta api maut adalah antara bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Semua kaum dipaksa menjadi buruh paksa bagi membina landasan kereta api tersebut. Mengapa saya mengatakan mereka kejam? Ini kerana mereka dipaksa untuk terus bekerja tanpa rehat yang cukup dan kekurangan makanan serta kerja yang berat telah menyebabkan mereka terkorban. Landasan ini dibina sejauh 415 km dari Thailand ke Burma atau negara yang dikenali sebagai Myanmar pada hari ini. Pihak Jepun telah mengubah bahasa Melayu kepada bahasa mereka sendiri. Pentadbiran Jepun telah menyebabkan kekurangan makanan berlaku di penduduk tanah Melayu. Ramai yang mati akibat kekurangan zat dan mendapat penyakit seperti beri-beri dan malaria. Hakikatnya, pendudukan Jepun adalah mimpi ngeri yang tidak pernah dijangka oleh penduduk tanah Melayu. Kesengsaraan yang telah ditanggung menjejaskan ekonomi, politik dan sosial masyarakat di tanah Melayu. Namun, masyarakat tanah Melayu tidak pernah mengalah. Jepun telah membuat satu kesilapan yang besar kerana disebabkan penjajahan itu, tercetuslah nasionalisme dalam diri masyarakat Melayu. Kita sebagai masyarakat tempatan harus bekerjasama dan mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan kaum agar kita dapat mencapai matlamat yang sememangnya susah untuk dikecapi demi menyelamatkan tanah kita. Janganlah kita tidak pernah mengambil kisah daripada kejadian yang berlaku pada zaman pemerintahan dulu. Kita tidak seharusnya membiarkan kawasan kita diambil dahulu sebelum bertindak. Bak kata pepatah, apabila nasi sudah menjadi bubur. Jadi apa yang saya bersimpulkan di sini ialah kita sebagai rakyat yang biasa hendaklah sentiasa mencintai dan menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh pejuang negara pada satu ketika dahulu. Banyak benda telah dikorbankan seperti tenaga dan masa, bahkan juga nyawa untuk mendapatkan apa yang telah kita capai pada waktu kini. Kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab hendaklah mengelakkan daripada memberikan kata-kata yang buruk kepada raja dan negara. Kerjasama yang baik antara rakyat dan raja dapat menjadikan sebuah negara itu maju dan menjadikan negara itu lebih baik pada masa hadapan.